Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, inna Allaha yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinna Allah la yu'ti ad-din illa liman yuhib. Atau kama qala 'alaihi salatu wassalam, Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam dan pengurusi dan jutaan kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dan masih lagi kita diberi peluang untuk diteruskan kehidupan, mempersiapkan bekal amal sebelum kita pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, menyambung pengajian Hayatus Sahabah, hari ini kita akan masuk kisah mengenai keluarga seorang sahabiah yang terkenal di Madinah, bahkan merupakan, kata ulama, sahabiah pertama di Madinah yang masuk Islam. Nusaibah binti Ka'ab ni merupakan wanita pertama di Madinah yang masuk Islam. Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu taala anha, ataupun setengah ulama sebut Nusaibah, ada ulama sebut Nasibah, ada juga setengah kitab sebut Nusibah, ada juga. Tapi orang Malaysia banyak pakai Nasibah. Kebanyakan kan kita tengok orang-orang Malaysia ni nama Nasibah ni familiar lah. Tapi Nusaibah ni jarang-jarang, Nusibah lagi jarang. Jadi biasanya Nasibah lah. Cuma dalam setengah kitab seperti kitab ini disebutkan dengan gelaran dengan nama Nusaibah. Baik, Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu taala anha merupakan seorang sahabiah yang hebat, bahkan menjadi ibu kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Baik, maksudnya kita akan masuk bermula dengan ibu dia, kemudian kita akan pergi kepada anak-anaknya pula. Jadi malam ni masuk kisah ibu dia dulu. Baik. Nama Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu taala anha tidak asing lagi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberanian beliau sebagai salah seorang serikandi Islam dalam menegakkan agama membuka mata manusia untuk mengkhabarkan bahawa wanita muslimah bukanlah lemah. Beliau merupakan puteri kepada Ka'ab bin Amir dan ibunya bernama Rabab binti Abdullah bin Habib. Saudara lelakinya ialah Abdullah bin Ka'ab dan Abdurrahman bin Ka'ab. Dan panggilan bagi Nusaibah binti Ka'ab ini merupakan Ummu Amarah. Ummu Amarah, kalau kita biasa dengar kan, Ummu Amarah ni gelaran bagi Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu taala anha. Ada setengah kitab juga menyebut dengan nama Ummu Umarah, ada juga. Jadi gelaran ni kadang panggilan ni dia macam kita cerita pasal Ummu Sulaim begitulah kan. Rumaisa pun ada juga. Dalam beberapa kitab disebut tentang panggilan ataupun namanya. Baik. Suaminya bernama Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu. Hasil perkahwinan dengan Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu dikurniakan dua cahaya mata. Dikurniakan dua cahaya mata, iaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma dan Habib bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Dan kedua-dua mereka ni sahabat Nabi yang hebat, tuan-tuan. Dia mempunyai kisah mereka yang tersendiri. Nanti kita akan masuk. Hari ini kita masuk mak dia dulu. Baik. Perkahwinan keduanya pula ini selepas wafatnya Zaid bin Asim bersama dengan Ghaziah bin Amir
dan dikurniakan dua orang anak, yaitu Tamim bin Ghaziyah dan Khawlah binti Ghaziyah. Pada suatu hari, setelah kembalinya Hazrat Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu ke rumah, beliau menceritakan bahawa beliau mendengar khabar daripada Hazrat Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, seorang penduduk Mekah yang menjadi utusan Rasulullah SAW, tentang kehadiran seorang Rasul di kalangan kaum Quraisy. Beliau bercerita mengenai Nabi Muhammad SAW yang tetap berdakwah walaupun ditentang hebat oleh kaumnya. Nabi Muhammad SAW juga tidak terpengaruh dengan segala tawaran harta dan kuasa yang ditawarkan kepada baginda Nabi SAW supaya dakwah dapat dihentikan. Baik, kisah keislaman ataupun kisah bermulanya mereka ni, kata ulama, mendengar tentang Islam ni daripada mulut Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan seorang pemuda yang dihantar oleh Nabi SAW sebagai wakil baginda. Ataupun lebih mudah kita cakap, sebelum semua para sahabat hijrah, Mus'ab bin Umair lah orang pertama yang dihantar oleh Nabi SAW untuk hijrah ke kota Madinah. Masya Allah. Tuan-tuan, ayah ibu dan rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita bicarakan dulu masa bulan Muharram Ma'al Hijrah. Ada persoalan, orang kata, kenapa kita sambut Ma'al Hijrah wa Muharram sedangkan Nabi hijrah bulan Safar? Nabi hijrah bulan Safar, 28 Safar, ada riwayat kata 26 Safar. Nabi sampai Madinah 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa sambut awal Muharram? Kerana orang yang pertama hijrah ke Madinah, Mus'ab bin Umair, hijrah pada bulan Muharram. Itu cerita dia, tuan-tuan. Sebab hijrah ke Madinah ni bukan hijrah Nabi saja, penghijrahan Nabi dan umat Islam. Maka orang yang pertama hijrah ialah Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair pula hijrah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita pernah cerita kat sini. Dia hijrah bukan waktu dia tengah senang. Mus'ab bin Umair ni, tuan-tuan, merupakan pemuda paling kaya di kota Mekah. Minyak wangi yang dipakai, kalau lalu dia satu tempat, lepas sejam orang lalu, bau lagi minyak wangi tu. Orang akan tahu Mus'ab dah lalu jalan ni. Bukan macam minyak wangi kita beli kat Maidin, kejap-kejap kena pakai, isyak je lagi kena pakai lagi, sebab yang maghrib punya dah hilang bau. Ini minyak wangi sejam, bau lagi. Subhanallah. Kata ulama, baju yang dipakai, tuan-tuan, harga dia 300 dirham. Satu hari dia akan tukar 2 kali pakaian dia. Bayangkan, tuan-tuan, bukan RM300. Kita kalau pakai jubah harga RM300, tak tengok orang dah kat masjid, tegak je jalan. Tu RM300 punya jubah, tuan-tuan. Ini 300 dirham, wang perak. Subhanallah, lagi mahal, kan? Bayangkan, ni Mus'ab, kehidupan yang begitu mewah. Bila masuk Islam, keluarga dia telah halau dia, tuan-tuan. Bukan selai sepinggang, kena halau, kena buka baju tu semua. Tapi kerana ibunya, satu orang ibu, kata ulama, walaupun berbeza pandangan dari sudut agama sekalipun, tapi sifat satu orang ibu. Dia tengok anak dia kesian, dia bagi 2 helai kain. Satu buat macam kain malaikat, satu tutup badan macam ihram lah. Berjalan menuju kepada Nabi SAW. Apa pun tak ada, kan? Kalau orang dakwah, dia pergi dakwah, ada juga bedding, sleeping bag untuk alas tidur, toto ke apa, kan? Kalau orang Kelantan kata narita, ada juga, tuan-tuan, alas. Ni narita pun tak ada, tuan. Narita ni biasa orang dapat jabatan bertuah biasanya, tuan-tuan. Narita ni apa pun tak ada. Datang menuju kepada Nabi SAW, memang tengah susah betul nak cerita kepada Nabi SAW. Waktu tu perjanjian Aqabah, Nabi telah putuskan dia pergi wakil kepada Nabi. Tuan-tuan, Nabi tak tahu ke dia tengah susah? Tengah susah ni. Kalau kita cerita Tok Guru tu kasyaf, Tok Syekh tu kasyaf, Nabi lagi kasyaf. Nabi lagi dahsyat. Ada orang dia pelik, Nabi kasyaf, kan? Dia lagi percaya Tok Syekh dia kasyaf daripada Nabi. Saya pun pelik juga. Dan kalau Tok Syekh dia kasyaf, Nabi lagi lah kasyaf. Nabi lagi tahu yang dia ni tengah ada masalah. Tapi kenapa Nabi suruh dia? Sebab Nabi faham, inna ma'al usri yusra. Di balik susah pasti ada kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik susah pasti ada kesenangan. Pasti ada kesenangan. Allah Ta'ala telah takdirkan, Nabi putuskan, Nabi buat keputusan, dia ni pergi. Bila dia pergi, tuan-tuan, kata ulama, di Madinah tak ada seorang pun yang dia jumpa, ataupun satu-satu orang pun yang dia buka mulut
melainkan orang dengar percakapan dia masuk Islam. Ni dahsyat ni. Sebab dia dah susah dah ni. Dia bukan korban kecil-kecil, korban perasaan ni. Daripada hidup satu orang mewah, dia tinggal semua untuk Islam. Bukan senang tuan-tuan. Kita kalau beli kereta baru pun hujan, tak keluar kita pergi masjid. Sanggup kita pakai payung jalan kaki. Tak keluar, kotor kereta nanti kan. Ataupun lepas cuci. Allah kan. Cuci ni walaupun RM15 pun cuci, tapi lepas cuci. Tapi dia tinggal semua kan. Baju 300 dirham, minyak wangi yang paling mahal, makanan yang enak, hidup yang begitu mewah, tinggalkan semua untuk Islam, datang kepada Nabi SAW. Bayangkan. Maka menjadi asbab hidayah kepada penduduk Madinah. Senang cakap tuan-tuan, seluruh pahala orang Madinah tu masuk Islam, semua masuk buku ni, Mus'ab bin Umair. Bayangkan tuan-tuan, insya-Allah. Kita pergi Masjid Nabawi, solat, semua masuk bahagian dia tuan-tuan. Sebab dia ni senang cakap, buka jalan untuk orang Madinah datang pada Islam. Walaupun sebelum itu dah ada orang Madinah masuk Islam masa mereka jumpa Nabi di Mina. Tetapi dia ni boleh kata fatah. Fatah ni pembuka. Dia datang fatah. Macam Mesir lah. Sebelum Amr bin As pergi Mesir, adalah sahabat Nabi pergi Mesir. Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang ahli Badar tu, dia dah pernah pergi Mesir. Nabi hantar dia untuk hantar surat kepada Al-Muqawqis. Tapi zaman dia tak fatah. Amr bin As pergi fatah, terbuka Mesir, masya-Allah. Sebab itu kata ulama, semua pahala masuk dalam buku Amr bin As, masuk juga dalam buku Khatib bin Abi Balta'ah, masya-Allah. Hanya Mus'ab bin Umair. Baik, sambung. Kisah tentang Rasulullah SAW sangat menyentuh hati Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu, lalu berkata, demi Allah, aku bukan sekadar kagum mendengar cerita itu, tetapi aku beriman dan bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika engkau mendengar cerita Mus'ab tentang Muhammad dan dakwahnya, nescaya engkau tidak akan mengingkarinya. Kenapa tuan-tuan? Kerana cakap ada nur, ada cahaya daripada satu orang yang mujahadah, yang susah payah. Ni masya-Allah. Hati Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu ta'ala anha tersentuh mendengar cerita suaminya, lalu berkata, aku mengakuinya, sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Kemudian kedua-dua mereka berjanji untuk berbaiat ketika musim haji yang akan tiba. Bayangkan tuan-tuan, masya-Allah. Dia tak dengar daripada mulut Mus'ab pun, daripada mulut suami dia je. Orang dakwah kata Karkuzari, laporan je. Dengar laporan daripada suami dia. Tapi laporan daripada kata-kata satu orang yang ada nur perkataan kita tadi tuan-tuan, iaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, memberi kesan. Sebab itu kata ulama, kalau kita ambil kalam Nabi, kalam ulama, dia ada nur, ada cahaya, berbeza dengan perkataan kita. Sebab itu orang kata, cerita ni bagus lah, tersentuh hati saya. Cuba tanya dia dapat kisah tu daripada mana? Mesti daripada ulama-ulama yang hebat. Kisah daripada ulama-ulama hebat yang ada nur, perkataan-perkataan ringkas je kadang-kadang, perkataan yang pendek, tapi membekas ke hati kita. Sebab apa tuan-tuan? Ini perkataan para alim ulama. Mereka ada mujahadah, mereka ada susah payah, mereka ada korban untuk agama, maka percakapan mereka ada nur yang memberi kesan pada hati kita, menyentuh hati kita tuan-tuan. Baik, ketika musim haji telah tiba, rombongan dari Madinah telah hadir ke Mekah. Mereka kemudian dipertemukan dengan Rasulullah SAW oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk berbaiat. Sayyidina Ummu Amarah, iaitu Nusaybah binti Ka'ab, bersama suaminya Sayyidina Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, dan beberapa orang turut ingin berbaiat bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keheningan malam di Aqabah. Setelah perjanjian ini baiat berlaku, Sayyidatina Ummu Amarah radhiyallahu ta'ala anha bersama suaminya beserta rombongan dari Madinah kembali pulang ke tempat mereka. Tidak lama selepas itu, Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dan menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam. Baik, jadi kata ulama, perlu kita tahu dalam bahagian awal ni, bahawa Ummu Amarah ataupun Sayyidatina Nusaybah binti Ka'ab merupakan wanita pertama di Madinah yang masuk Islam. Kalau di Mekah setelah Khadijah, kalau di Madinah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Amarah, Ummu Amarah pun boleh, Ummu Umarah pun boleh, kedua-dua boleh. Baik, Sayyidatina Ummu Amarah radhiyallahu ta'ala anha, suaminya dan kedua-dua putera mereka antara sahabat Nabi SAW yang membantu dakwah Nabi SAW. Mereka juga terlibat dalam peperangan Badar, Uhud.
kecuali Habib bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang masih kecil. Walaupun Sayyidatina Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu taala anha sibuk menguruskan urusan rumah tangga, beliau masih melibatkan diri beliau dalam urusan dakwah. Beliau sekeluarga sentiasa terlibat dalam pelbagai peperangan penting seperti Uhud, Khaybar, Hunain dan Yamamah. Tanggal 7 Syawal bersamaan tahun ketiga Hijrah, ketika 700 pasukan tentera Muslim dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertempur melawan 3,000 ketumbukan tentera kafir di bawah pimpinan Abu Sufyan ketika itu. Ketika Rasulullah memimpin pasukan baginda menuju ke Uhud, Sayyidatina Ummu Amarah radhiyallahu taala anha bersama suaminya serta puteranya Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma turut menyertai peperangan tersebut. Ni tuan-tuan. Baik, ni kisah Uhud. Maksudnya di sini perlu kita tahu bahawa para sahabiah juga turut pergi perang. Tetapi ada peranan dia. Para sahabat pergi perang, kata ulama, mereka punya peranan utama bukan pegang pedang, pacu kuda di barisan depan, tidak. Peranan para sahabat pergi perang, khidmat tam, untuk masak, untuk jahitkan pakaian yang koyak, untuk bantu perubatan luka-luka, untuk sediakan air. Ini peranan wanita sahabiah yang bersama suaminya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini peranan awal mereka. Peranan utama mereka bukan perang. Tapi dalam kisah ni tuan-tuan akan dengar bagaimana peranan yang awal tadi, kata ulama, asalnya mereka datang untuk berkhidmat, menjahit pakaian, menyediakan minuman, makanan, menyediakan perubatan, telah bertukar setelah mereka melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dicederakan. Bertukar peranan mereka. Baik. Jadi kisah ni berlaku di Uhud. Uhud ni tuan-tuan peperangan yang sangat dahsyat. Asalnya 1,000 ketumbukan tentera. Kenapa sebut 700? Sebab bila sampai satu kampung Ajimatul Syaikhan, masih ada di Madinah, nama kampung tu Ajimatul Syaikhan, Nabi telah berhenti di situ dan bermalam di situ. Dan ketika pagi Nabi susun bala tentera, daripada 1,000 orang, 300 orang Nabi tak kenal. Sahabat ni tuan-tuan, kalau sebut sahabat, Nabi SAW akan kenal. Tapi 300 orang Nabi tak kenal, maksudnya bukan sahabat. 300 orang itu, kata ulama, ialah orang Yahudi yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah. Masa tu dia baru jadi ketua munafik. Macam mana boleh baru, Ustaz? Ini 3 Hijrah, dah 3 tahun dah. Kenapa dia baru menjadi ketua munafik? Sepatutnya daripada tahun 1 Hijrah dah 3 tahun dia jadi ketua munafik. Betul tak Pak Mi? Sebabnya dah tahun 3 Hijrah. Kerana kata ulama, tahun 1, tahun 2 Hijrah dia tak jadi munafik lagi, dia ketua musyrikin di Madinah. Masa tu dia istihar yang dia musyrik. Setelah tahun kedua Hijrah, perang Badar, orang Islam menang. Dia kata, kalau kekal kita musyrik, nyanyi kita pura-pura masuk Islam. Jadi upgrade daripada musyrik pergi kepada munafik. Ni tuan-tuan, upgrade, dia upgrade. Jadi ketua munafik Madinah. Sebab tu tahun kedua Hijrah ke tahun ketiga Hijrah Uhud ni, dia baru-baru jadi ketua munafik. Sebab 2 tahun ketua musyrik. Ni insya-Allah. Baik. Bila mana ulama dia tengok Nabi tak kenal, dalam kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah cerita Nabi SAW telah dakwah, dan kisah ni disebut juga dalam kitab Ma'alim Madinah. Nabi dakwah dulu tuan-tuan, ajak Islam. Senang cakap, peranan utama Nabi SAW ataupun jalan perjuangan utama Nabi SAW adalah dakwah. Sebab itu dalam nubuah Nabi 13 tahun tak ada satu perang pun. Tahun kedua Hijrah, lepas Hijrah tu baru, senang cakap, 13 tahun Mekah, 2 tahun Madinah, 15 tahun lah, tak ada satu perang pun, melainkan pertemuan-pertemuan kecil. Seperti musyawarah, beberapa pertemuan kecil. Perang besar tak ada. Badar tu yang perang besar pertama tu. Ni tuan-tuan. Jadi menunjukkan bahawa jalan perjuangan Islam yang nombor 1 bukan perang. Sebab Islam bukan agama peperangan, Islam agama kasih sayang. Selagi boleh bincang, Nabi akan bincang. Ni tuan-tuan. Sebab kesan daripada perang ni banyak. Tetapi kalau sampai tu tahap begitu melampau, maka Nabi akan istiadakan perang. Tu maksudnya dah melampau sangat dah tu, maka Nabi istiadakan perang. Sebab itu dalam Al-Quran surah Yusuf kita baca, Allah beritahu, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, inilah satu-satunya jalan perjuangan Nabi
iaitu nak bawa manusia pada Allah. Tujuan perang pun nak bawa manusia pada Allah. Itu tujuan kita, tuan. Jadi apa pun tindak tanduk Nabi, tujuan utama nak bawa manusia pada Allah. Sebab itu di Ajmatul Syarah tu Nabi nampak 300 orang, Nabi tak halau balik, Nabi dakwah dulu. Mereka tak nak masuk Islam. Bila tak nak masuk Islam, barulah Nabi beritahu pada mereka. Ini disebut Imam Malik dalam kitab Sahih Muwatta. Sahih Muwatta ni, tuan-tuan, mungkin orang yang tak belajar hadis, dia akan rasa macam Sahih Muwatta ni biasa. Sahih Muwatta ni kitab paling sahih selepas Quran, sebelum adanya Sahih Bukhari. Imam Bukhari ni lapis-lapis bawah, lahir lepas imam-imam fiqah ni. Sebelum adanya Sahih Bukhari, kitab Sahih Muwatta lah paling sahih selepas Al-Quran. Jadi dalam Sahih Muwatta diceritakan Nabi bersabda kepada mereka, Nabi kaum mafhum, Nabi bersabda kepada sahabat, Nabi kaum mafhum, jangan minta tolong orang kafir untuk lawan orang kafir. Saya bilang balik, Nabi beritahu, kita Sahih Muwatta tuan boleh tengok, jangan minta tolong orang kafir untuk lawan orang kafir. Nabi tahu ni kena akan tikam dari belakang, pura-pura je kalau nak tolong pun. Ini Nabi beritahu, kan? Ni Nabi beritahu. Bila mana mereka Nabi dakwah, mereka tak sedia, mereka balik. Mereka balik. Dan kata ulama, siapa yang pujuk orang munafik ni, ajak Abdullah, satu orang sahabat, nama dia Abdullah bin Jabir, Jabir bin Abdullah. Dia yang pujuk. Dia kata jomlah. Tapi orang munafik dia kata apa? Jauh Uhud, kalau dekat-dekat Madinah aku pergilah. Dia menunjukkan memang confirm dia ni memang munafik tu. Jauh-jauh tak boleh, masjid jauh sikit tak boleh, dekat-dekat boleh lah, dia kata. Jauh-jauh tak boleh lah, dia kata. Untuk agama tak boleh jauh-jauh, untuk dunia jauh tak apa. Ni tuan-tuan, Jabir bin Abdullah yang ajak tu pujuk. Minta maaf, bukan Jabir, Abdullah bin Jash. Abdullah bin Jash yang pujuk. Sebab sahabat Nabi mana tahu mereka ni munafik. Yang tahu munafik ni siapa? Nabi je, kan? Dengan satu orang sahabat Ashabus Sir, Huzaifah bin Yaman. Dua ni je tahu. Nabi beritahu kepada Huzaifah, Huzaifah tak beritahu kepada siapa-siapa. Jadi orang lain tak tahu, orang lain semua ingat sama je macam dia. Itu dia pujuk tu. Pujuk mereka kata, kalau dekat kita pergilah, jauh Uhud. Tonton kau pergi Madinah, daripada Masjid Nabawi pergi Uhud, Allah, dekat sangat lah, tuan-tuan. Bukan jauh mana pun. Tapi sebabkan munafik, dekat pun dia rasa jauh untuk agama ni. Pergi je, tuan-tuan. Bergerak jemaah ni tadi, rombongan jadi 700. Tu jadi 700 tu. Baik. Tentera musyrikin telah membuat serangan balas. Jadi Uhud ni berlaku beberapa fasa, 3 fasa, tuan-tuan. Yang banyak diceritakan cuma 2 fasa saja, menang dan kalah. Sedangkan Uhud ni berlaku 3 fasa, dan fasa ketiga menjadi sebab tercetusnya peperangan yang seterusnya. Peperangan yang seterusnya iaitu Hamratul Asad. Yang ni jangan orang cerita. Orang hanya cerita sama fasa kedua, orang Islam kalah, full stop, habis. Sehingga kan orang banyak fikir, habislah Uhud ni kalah. Uhud ni kalah. Sedangkan Uhud ni kata ulama 3 fasa. Kalah, menang, kata ulama yang ketiga tu seri. Sebab ketiga tu sahabat Nabi kejar orang musyrikin, sehingga kata ulama sampai tempat yang namanya Hamratul Asad, 20 kilo daripada Madinah. Dan perang Hamratul Asad tu, tuan-tuan, Nabi tak ajak orang baru, Nabi tak ajak orang yang sihat. Nabi ajak sahabat Nabi yang tengah berlumuran darah tu, Nabi ajak. Yang darah tak kering lagi, Nabi ajak. Nabi tak ajak orang lain. Dan Sa'ad bin Mu'az, ketua bagi suku Aus, dia lah orang pertama yang balik panggil kaum-kaum dia yang pergi tadi Uhud tadi, sambung. Sambung tashkil, jom sambung pergi ke Hamratul Asad pula. Ni tuan-tuan, ni cerita Uhud. Baik. Jadi ini fasa kedua, itu fasa hampir kalah. Jadi itu sebabkan orang musyrikin mereka buat serangan balas. Apabila melihat peluang yang ada akibat setengah muslimin yang telah turun daripada gunung untuk mengambil harta perolehan perang. Baik. Dalam kitab ni betul, tuan, terjemahan dia. Ghanimah, banyak orang terjemah ghanimah harta rampasan perang. Salah, tuan. Ulama kata orang Islam tak pernah merampas. Ghanimah ialah harta perolehan perang. Itu terjemah yang betul. Ghanimah ialah harta perolehan perang. Jadi dalam kisah ini, bukanlah sahabat Nabi itu ingkar arahan Nabi. Setengah
pendapat menyebutkan sahabat Nabi engkar arah Nabi. Perkataan engkar tu tak kena dengan sahabat. Kita kena. Dia tu engkar. Okey lah kan. Engkar SOP. Kena lah engkar kan. Sahabat Nabi engkar tak kena kan. Perkataan tu sangat tak patut ditujukan pada sahabat Nabi SAW. Kata ulama, kenapa sahabat turun daripada gunung, daripada bukit tu? Adakah untuk dapatkan harta? Kata ulama, kalau sahabat perang untuk dapatkan harta, baik dibanding dengan munafik tadi yang tak ada persyaratan tadi. Mereka tahu dah pergi perang kena bagi nyawa. Tapi kenapa mereka turun? Pertama, tertib peperangan zaman dulu, habis perang memang dapat harta. Memang tertib zaman tu macam tu. Hujung bulan kita kerja memang dapat gaji. Cuma tu hujung tak dapat gaji, mesti kita tanya bos, bos gaji tak masuk bulan ni. Bos kata kau ni kerja kerana Allah ke kau nak gaji? Kena cekik bos tu kan. Sebab tertib memang kerja hujung bulan dapat gaji. Begitulah tertib perang zaman dulu. Hujung perang menang ghanimah. Tu tertib perang. Yang kedua, kenapa mereka turun? Kerana salah faham dalam memahami perkataan Nabi. Salah faham. Mereka menyangka Nabi cakap duduk kat atas tu, setelah selesai perang boleh turun. Mungkin dipesan jangan turun selagi tak dapat arahan Nabi. Tapi salah faham dalam memahami perkataan Nabi. Mereka turun sebab mereka menyangka Nabi pesan jangan turun waktu perang. Sekarang dah habis perang, boleh turun. Tu salah faham dalam memahami perkataan Nabi. Berapa orang salah faham? 40 orang. Rombongan atas bukit ni 50 orang. Ada 50 orang. Diketuai oleh Abdullah bin Jubail radhiyallahu ta'ala anhu. Nama ketua pemanah tu Abdullah bin Jubail. Bukit tu namanya Bukit Ainain ataupun Bukit Roma, bukit memanah. 40 orang telah turun. 40 orang kata ulama salah faham dalam memahami perkataan Nabi. Yang faham 10 orang tu. 10 orang tu jangan turun. 40 orang kata tak, Nabi kata jangan turun masa perang. Sekarang dah perang boleh turun. 40 orang salah faham tuan-tuan, bagi kesan kalah tuan-tuan pasal kedua. Jangan main-main. Kita jangan kata baru 40 orang tak taat perintah Allah, ramai lagi yang taat. 40 orang tu lagi sebab kita kalah nanti. 40 orang yang tak pergi sembahyang tu jadi sebab Allah turunkan balik. 40 orang yang melanggar perintah Allah tu lagi sebab Allah tak turunkan rahmat ke tempat kita. Jadi sebab itu dakwah kena ajak 40 orang tu, kena ajak juga kan? Bukan kita cukuplah kita dah pergi surau SPAA, yang lain-lain dekat rumah flat ni tak payah ajar, tak apa, biar je lah. Bukan tuan, kena ajar. Sebab kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, melihat kepada amal orang Islam. Begitu juga kasih sayang Allah Taala melihat kepada amal orang Islam. Sebab itu walaupun mungkin kita berada kemampuan untuk pergi rumah-rumah ajak, paling kurang kita ada keinginan untuk ajak. Tu paling kurang tu. Ada keinginan malam hari bangun doa. Tu menunjukkan ya Allah, saya betul-betul nak mereka datang surau, tapi saya belum ada kekuatan untuk ajak mereka. Kau bagilah saya kekuatan ya Allah. Kita minta sama Allah. Jangan kita pula biarlah dia orang pandai-pandai lah. Tu tak boleh lah macam tu. Korang-korang kita ada keinginan, kata ulama, untuk ajak mereka kepada Allah SWT. Baik, maka berlaku mereka berniat untuk membunuh Rasulullah SAW, itu orang kafir. Pada awalnya Sayyidatina Ummu Amarah ataupun Ummu Umarah ataupun Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu ta'ala bertugas sebagai perawat. Ini saya cerita tadi dah. Serta menyediakan minuman bagi para tentera. Itu peranan awal datang untuk perawat, nurse ataupun misi kan, untuk bantu sediakan air. Melihatkan tentera muslim terkepung, Sayyidatina Ummu Amarah radhiyallahu anha telah mengangkat pedang dan berlawan dengan tentera musuh demi melindungi Rasulullah SAW. Dan kita lain sebut Ummu Amarah mula bertindak ketika orang kafir datang menuju kepada Nabi SAW. Perlu tuan-tuan tahu, orang pertama yang terawal yang dibunuh, kata ulama, masa fasa kedua ni, fasa pertama tadi Sayyidina Hamzah. Fasa pertama yang masa menang tadi tu, orang pertama syahid dalam fasa pertama Sayyidina Hamzah. Dalam fasa kedua, orang pertama yang syahid Mus'ab bin Umair tadi. Yang telah ajak Ummu Umarah masuk Islam tadi tu, yang telah ajak suami dia Zaid bin Asim masuk Islam tadi tu, dia yang pertama syahid. Dia syahid dalam Badar Uhud. Kenapa? Dia jadi pemegang panji Islam. Dalam konsep peperangan Islam, mesti ada satu orang yang pegang panji dan satu orang ketua. Dan ada ketika juga
ketua juga pegang panji, dia ketua, dia pegang panji. Macam tu. Adapun di pihak musuh, di pihak orang kafir, kebiasaannya, bukan selamanya, kebiasaannya siapa ketua, dia pegang panji. Maka bila fasa kedua tu mereka nak bunuh Nabi SAW, mereka tengok Ricky nampak Mus'ab ni pegang panji, dan bila dia pakai topeng besi, topi perang, wajah daripada tepi macam wajah Rasulullah. Mus'ab ni dia bersisi tepi, bila pakai topi nampak macam wajah Rasulullah, menguatkan keyakinan mereka ini memang Nabi, ini memang Muhammad, kita bunuh dia. Sebab target mereka adalah untuk bunuh Nabi. Maka bila mereka menuju kepada Mus'ab, kisah dia panjang lah, kita ringkaskan cerita. Akhirnya Mus'ab dibunuh, syahid. Mus'ab ni dibunuh bila mana mereka buka muka topeng Mus'ab bukan Nabi. Bila mereka nampak bukan Nabi, maka tuan-tuan yang mulia, iaitu Urwah bin Abi Waqqas, abang kepada Sa'ad bin Waqqas, yang juga merupakan sepupu Nabi, tapi dia di pihak musuh. Dalam adik-beradik dia seorang kata Islam. Maka dia telah mencari Nabi SAW, dan dia telah nampak Nabi di situ sudut. Dia lah orang pertama yang melukakan Nabi di Uhud. Dia balam Nabi dengan batu, batu tu terkena bibir Nabi dan terkena gigi Nabi, dan gigi Nabi telah patah. Dia lah orang pertama. Dia ni abang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia ni mati dengan Uhud, dibunuh oleh Abdullah bin Jahsh radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Jahsh apa? Yang pujuk tadi tu, orang munafik. Jomlah pergi, kata, jauh, kalau dekat aku pergi. Itu. Dan dia pun syahid. Abdullah bin Jahsh pun syahid di Uhud. Sebab apa? Dia doa, dia minta syahid di Uhud. Dia minta, Abdullah bin Jahsh dia minta syahid di Uhud. Kisah Uhud ni panjang kan. Dan kita boleh syarahkan mengikut banyak apa nama, boleh keluar banyak hukum-hukum daripada kisah Uhud saja. Abdullah bin Jahsh tadi tu, dia nak pergi perang, dia doa, dia minta Sa'ad bin Waqqas aminkan. Apa dia doa tu kan? Dia kata, ya Allah, esok aku akan menghadapi perang. Di mana dia doa? Ajibatul Syekhan, temukan aku dengan musuh yang ganas dan juga kuat. Tuan-tuan, kata ulama, doa sahabat kita tak boleh ikut, tinggi sangat. Ada tuan-tuan mengambil SPM, ya Allah, besok aku akan ambil SPM, bagilah soalan paling susah dalam dunia. Pengetua ni orang kena sepak kan. Kau jangan macam-macam doa bukan-bukan je kan. Ataupun besok nak pergi temu dua kerja, temukan aku dengan panel yang paling susah dia tanya soalan. Dahsyat. Tapi sahabat Nabi jazbah, ada semangat dia untuk berjuang. Ya Allah, temukan aku dengan musuh yang ganas dan juga kuat. Bayangkan demi doa. Dan jadikan aku melawan dia dengan hebat. Dan jadikanlah dia memotong telinga dan hidungku. Maksudnya syahid, supaya di akhirat engkau bertanya, wahai Abdullah bin Jahsh, kemana pergi telinga dan hidung kau? Aku akan jawab, telinga dan hidungku telah terpotong dari jalan kau demi untuk tegakkan Islam. Kata ulama, sahabat Nabi balik jumpa Allah, tak ada tangan, tak ada kaki. Kita balik jumpa Allah, apa kita bawa? Sebab itu bila kita dengar, Ustaz, surau tu ada nyamuk lah Ustaz. Saya kata, bang, alhamdulillah ada nyamuk bang, kurang ke akhirat. Kalau Allah tanya apa kau bawa? Kena gigit nyamuk, ya Allah. Ada juga kan? Susah lah Ustaz situ. Kita letak selipar kat rak pun kena curi. Kurang ke akhirat, ya Allah. Apa kau bawa? Ya Allah, aku pergi surau, kena curi selipar aku, ya Allah. Ada juga. Kan? Ada juga kita bawa di depan Allah SWT. Sahabat Nabi tu banyak tak ada tangan, tak ada kaki. Dan di situ istimbah hukum, betul lama. Dalil, satu orang doa, satu orang aminkan. Ada orang keluar fatwa, ada orang keluar pendapat, dia kata imam doa kita tak boleh amin. Kalau tuan-tuan dengar, ada golongan yang kata tak boleh ni, imam doa kita amin tak boleh, bid'ah kata. Tuan-tuan, kata ulama, ni antara dalil kisah sahabat. Satu orang doa, satu orang aminkan, lagi cepat makbul doa tu. Masya Allah. Bahkan dalam Quran Allah Ta'ala cerita, Nabi Musa minta dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, aku kabulkan doa kamu berdua. Dia minta Nabi Musa. Kenapa pula Allah kata, aku kabulkan doa kamu berdua? Ulama syarah, nak minta Nabi Musa, yang aminkan Nabi Harun. Jadi macam mana boleh kita kata imam doa kita amin bid'ah pula? Itu pelik ke tuan-tuan? Sebab itu penting kita belajar kisah sahabat, supaya kita kenal murid yang terbaik, iaitu para sahabat yang belajar dengan Nabi SAW. Yang terbaru pula, saya belajar satu kaedah doa lagi dahsyat, insya-Allah. Baru-baru ni kami berpeluang, habis keluar dakwah 40 hari di Pulau Pinang, kita ada berpeluang jumpa ketua ulama dululah, mantan ketua ulama Pulau Pinang, namanya Maulana Datuk Abdullah Bukhari. Tua dekat 80 tuan. Maulana Datuk Abdullah Al-Bukhari. Satu alim yang sangat hebat, insya-Allah. Rumah dia sederhana.
Walhal dia ketua ulama Pulau Pinang, datuk pula tuan-tuan, yang diiktiraf oleh kerajaan Pulau Pinang, mantan. Tapi rumah biasa je. Kita pergi ziarah dia, tuan guru doakan kami. Dia pun baca doa mukadimah alhamdulillahirabbil alamin kan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semua habis mukadimah doa kita. Ha? Kita doa. Doa dia kata. Doa. Saya pun tak faham kenapa kita kena doa. Kita tak pernah biasanya ulama doa sampai habis. Kita pun doa lah, minta apa kita minta. Habis. Bawa dia sallallahu alaihi wasallam. Oh, baru saya faham. Sekarang ni kau suruh aku doa, aku tak tahu kau nak apa. Aku tolong aminkan. Kau minta, oh macam tu tuan-tuan. Ini satu kaedah yang subhanallah, ajaib. Saya pun tak pernah jumpa. Ini saya belajar. Oh macam tu. Betul lah. Dia mana tahu kita nak apa? Kan? Nak kita baru ke? Kan? Nak murah rezeki ke? Nak anak baru ke? Mana dia tahu? Dia suruh kita minta, dia amin. Subhanallah tuan. Ini satu kaedah yang ajaib. Jadi dibuat oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Uhud. Baik. Jadi tuan-tuan, maka bila mana Nabi SAW, kata ulama, diburu oleh orang kafir musyrik, maka Mus'ab bin Ka'ab telah mengambil pedang dan memacu kuda dia menuju kepada Nabi SAW. Besok tuan-tuan kita akan sambung pengajian kita pada pertemuan yang akan datang, menyambung kisah Mus'ab bin Ka'ab radhiyallahu taala anha yang melindungi Nabi SAW di medan Uhud. Saya mohon maaf sepanjang bagi perkongsian dan terkasar bahasa, tersilap kata, telah lanjut bicara. Minta maaf kepada tuan-tuan, minta ampun kepada Allah. Semoga apa yang saya kongsikan saya sendiri dapat amal, tuan-tuan yang benar dapat amal persampaikan. Mudah-mudahan tahun baru yang baru masuk 2021 menjadi tahun titik tolak bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita azam untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi SAW dengan menghidupkan sunnah bagi Nabi SAW, dan mudah-mudahan Allah SWT terima kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dan kafaratul majlis. Bismillah.